أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung serta kita memohon pertolongan daripadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita semua melindungi, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan perbuatan-perbuatan buruk yang telah ataupun akan kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah hendak memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah inginkan sesat baginya, maka tiada siapa yang boleh beri hidayah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu adalah Ahad, satu, dan Allahus samad. Allah itu tempat segala permohonan dan perlindungan dan segala perkara yang kita inginkan daripada Allah untuk diri kita, kita mohon daripadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dan pada Allah itu dari sudut dia tidak beranak dan dia tidak diberanakkan oleh sesuatu zat lain, dan dia tidak ada sesuatu perkara pun zat di dunia ini yang sama bentuk ataupun yang sama sifat zatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah daripada segala benda yang boleh sama ataupun sekutu baginya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat serta salam kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi kerahmatan dan juga keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ataupun pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Melaka, kepada unit kepimpinan pelajar, kemudian kepada para pensyarah, para kepimpinan UiTM Cawangan Melaka kerana memberi saya peluang untuk saya memberi peringatan ataupun sedikit ceramah mengenai dengan akhlak dan kepribadian Muslim kepada para pelajar sekalian. Tahniah diucapkan kepada para pelajar yang telah berjaya memasuki UiTM Cawangan Melaka untuk peringkat yang lebih tinggi. Sebelum ni anda semua di sekolah, kemudian masuk ke peringkat yang lebih tinggi iaitu diploma dan juga di peringkat ijazah pertama. Mudah-mudahan perkara ini semua memberi kebaikan dan juga dapat memajukan lagi kehidupan anda semua ke peringkat
yang lebih tinggi untuk diri, untuk segala perkara ini adalah untuk diri anda sendiri, kemudian untuk institusi anda iaitu UiTM, Cawangan Melaka, dan juga akhirnya kepada agama, demi agama bangsa dan negara. Okey, untuk kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan ataupun sedikit ceramah boleh diberikan ataupun tazkirah lah untuk saya peringatkan kita semua, iaitu mengenai dengan akhlak dan kepribadian Muslim. Apa yang disebut sebagai akhlak dan kepribadian Muslim? Sebelum itu, sebelum terlupa, saya adalah Abdul Qayyum Abdul Razak, pensyarah di Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan Melaka, kampus Jasin. Saya sendiri adalah belajar seperti anda juga dulu, masuk ijazah pertama dan kemudian ijazah kedua peringkat master, dan ingin sentiasa lebih tinggi dan lebih ke hadapan, semata-mata untuk diri, bangsa, agama dan negara. Okey, apa itu akhlak? Saya tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Apa itu akhlak? Akhlak merupakan citra yang dirangkaikan bersama hati dan budi yang bersifat rohani, dipamerkan melalui gaya dan tindakan. Akhlak diasaskan oleh akidah dan disuburkan oleh ibadah. Kalau anda semua boleh tengok, ini perumpamaan yang boleh kita tengok ataupun kita boleh gambarkan dengan kehidupan kita. Akidah ni berada di bawah, iaitu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan akhlak ini, kita dengan bersumberkan kepada akidah tadi, kita berakhlak, dan kita berakhlak itu menyuburkan ibadat kita sendiri dan juga amalan-amalan sunat-sunat lain. Kenapa kita perlu berakhlak? Kenapa kita perlu berakhlak dan kita perlu suburkan akhlak tadi juga dengan amalan-amalan ibadat dan amalan sunat? Kerana dengan perkara ini dia dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara yang kita kena tahu bahawa jasad kita, manusia ni didirikan dengan dua unsur utama, iaitu pertama adalah badan, bentuk zahir luaran, muka, mata, kemudian ada pipi, ada kaki, tangan, cantik, rupa paras, cukup, telinga, rambut dan sebagainya. Ada tangan kita boleh menggenggam satu benda yang kuat. Manakala perkara kedua adalah roh, ataupun boleh juga kita sekalikan dalam konsep yang kedua tadi. Pertama zahir, kedua batin. Batin ni termasuklah roh tadi, jiwa manusia itu sendiri. Zahir tadi, kalau kita sakit, kalau kita perlu kepada pertolongan ataupun perlu kepada bantuan orang, sebab kita perlu kan makan, lapar perlu makan, kemudian sakit perlu diubati, zahir-zahir kita semua berdarah dan sebagainya. Kemudian yang kedua ni emosi ataupun roh. Roh ni ada makanan dia. Yang tadi ni makanan dia, kalau lapar makanlah kan, ayam ke apa. Kemudian roh ni pun dia termasuklah emosi, perasaan ni ada makanan dia juga. Itu makanan dia adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang sering banyak menumpukan perhatian kepada perkara zahir tetapi tidak melihat kepada batin, itu dalaman roh dia. Roh ni lah yang membawa anda ke peringkat yang lebih tinggi sebenarnya. Dan sebenarnya daripada roh ni juga, bila anda jaga dengan baik, maka dia dapat memberi ketenangan hidup anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah
mengingatilah, sebutlah nama-nama Allah ataupun ingat pada Allah dengan zikran kathira. Allah beritahu pada orang beriman dan semua orang Islam, iaitu sebut dan berzikir pada Allah dengan sebutan dan zikir yang banyak. Jangan sikit-sikit, banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbih kepada Allah dengan zikir dan tasbih. Tasbih itu maksudnya subhanallah. Sucikan Allah, subhanallah, kepada Allah. Bukrata wa asila. Pagi dan petang. Jangan sikit, banyak. Sebab tu kalau kita perasan orang yang banyak berzikir, mengingati Allah, kita boleh tengok biasanya orang begini kita nampak dia tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Jadi bila tenang itu dia akan menyuburkan perbuatan jiwa dia dan juga akhlak dia yang kita nampak ni. Perbuatan dia baik dengan orang, dia tenang jiwa sebab sentiasa dia menjaga roh dalaman dia. Itu pendahuluan. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Sebab apa Nabi Muhammad SAW sebut macam ni? Sebab bila dia jaga akidah dia, dia jaga keimanan dia, dia jaga, dalam erti kata yang lain, dia jaga roh dia. Dalaman dia tu dia jaga. Dia jaga roh dia, dia jaga dalaman dia, dia jaga hati dia dengan baik, dengan Allah, sentiasa berzikir pada Allah. Yang saya sebut tadi, bukrata wa asilah. Tak boleh pagi, buat petang. Tak sempat petang, buat pagi esok. Yang penting sehari tu mesti kena ada buat begitu. Kerana apa? Dia baik akidah dia, maka dia akan keluarkan dari sudut baik akhlak. Sebab tu biasanya orang yang dekat dengan Allah, dekat hatinya dengan beribadat dengan Allah, maka insya-Allah akhlaknya baik. Jarang dia berlaku orang yang dekat dengan Allah dia buat benda tak elok. Mungkin adalah itu kes-kes terpencil lah, tapi biasanya begitu sifirnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah sebut dalam Quran. Hanya bahawasanya dengan mengingati Allah, berzikir dengan Allah, hanya hati akan menjadi tenang. Maka bila dia tenang, orang tenang macam mana? Dia tak tergesa-gesa, dia tak mengumpat orang, kan? Dia tak mengata tentang orang, dia sentiasa akal itu waras, hati dia tenang, maka akal pun waras. Tindakan dia pun tenang, tidak tergopoh-gopoh dalam melakukan apa-apa perbuatan. Sayyidatina Aisyah berkata berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Menggambarkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah mengamalkan akhlak yang paling sempurna dan terbaik dalam sejarah manusia untuk kita ikut. Siapa yang boleh tersenyum bila orang buat kat dia, dia senyum, dia berdoa balik kepada orang tu. Siapa? Jarang nak cari manusia yang macam itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah, Nabi Muhammad SAW pernah sekali dengan para sahabat, ketika kemudian datang seorang badui, datang tarik selendang ataupun kain yang berada di leher Nabi. Sampai dia tarik itu sampai berkesan leher Nabi. Para sahabat dah nak marah dah kepada orang badui tersebut. Namun apa yang Nabi buat? Nabi hanya terdiam. Dia kemudian senyum. Dia mendoa balik kepada orang tu. Walaupun orang tu tak puas hati, kemudian Nabi. Orang tenang bila akhlak, jiwa yang tenang, akidahnya tenang, maka dia nampak ada sudut appearance dia, kan? Luaran dia tu akhirnya menjadi tenang. Akhlak meliputi segala kehidupan baik rohani maupun jasmani, meliputi dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, demi sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik di hari akhirat nanti, dan dia sentiasa mengingati Allah setiap masa. Nampak? Prasyarat kepada akhlak yang baik adalah mengingati Allah
dan mengharapkan balasan di akhirat, bukan balasan dekat dunia ni. Sebab tu ada kata-kata, kalau anda menolong seseorang itu dengan mengharapkan balasan daripada orang yang kamu tolong tadi, maka dia adalah bisnes. Ia suatu perniagaan sebenarnya. Tetapi kalau kita menolong seseorang itu dengan harapan, hanya mengharapkan keredaan Allah daripada apa yang anda tolong pada orang itu tadi, maka ia adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat membacakan doa, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami berpagi-pagian, hidup kami di waktu pagi ni, bangun ni adalah dengan fitrah agama Islam. Apa maksud dia? Fitrah tu, fitrah agama yang luhur, yang jujur, yang ikhlas, wa ala kalimatil ikhlas, dan juga dengan kalimah-kalimah yang ikhlas dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan sesama masyarakat. Begitu juga dengan rakan-rakan dalam konteks sebagai seorang pelajar dengan rakan dan sebagainya. Ikhlas. Tolong ikhlas. Bantu ikhlas. Buat perkara yang baik. Itulah tujuan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Sebab tu dalam Al-Quran juga ada menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada umat manusia bagaimana cara bermuamalah yang baik, bagaimana cara berhadapan dengan orang-orang yang lain. Bagaimana caranya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila ada orang memberi penghormatan dan memberi salam yang baik kepada anda, kepada kamu, maka hendaklah kamu ataupun anda semua menjawab ataupun memberi penghormatan semula kepada orang tadi dengan cara yang sama macam orang tadi memberi penghormatan, ataupun cara yang lebih baik daripada orang tadi memberi penghormatan kepada kamu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang Arab kan, kalau saya dulu belajar di UKM, orang Arab ni dia suka Assalamualaikum ya Syekh, Allahumma atikal afiyah wassihah, hayakallah. Dia orang Arab ni, kalau tabiat orang Muslim yang baik itu biasanya, sebab saya buat macam ni kerana ada je kan, manusia ni semua sama kan, ada je, tak kira lah bangsa apa pun kan? Ada je yang baik, ada je yang tak baik. Jadi saya sebut Muslim yang baik, orang Arab kan, maksudnya mungkin tak semualah yang baik kan, ada yang baik-baik tu, yang mengamalkan ajaran Nabi tu, dia akan jumpa kita, apa khabar Syekh Qayyum, kemudian apa yang moga Allah memberi kebaikan kepada anda, moga Allah kebaikan, kesihatan, keampunan, Allah hidupkan anda dengan kebaikan, rahmat dan sebagainya. Allah, dia tanya pula kesihatan kita, keluarga kita macam mana. Dia jumpa kali pertama tu, dia bagi kali pertama tu sekali dengan doa-doa sekali. Kita doa ni biasa lepas semayang doa sikit. Dia waktu jumpa tu dia bagi doa siap-siap. Orang Arab, orang Arab yang baik-baik yang mengamalkan. Jadi apa yang ditunjukkan oleh ayat ini, wa iza khuyyitum, bahawa Allah nak mengajar kita bahawa kita ni kena hormat menghormati. Jadi dia hormat menghormati ni berpunca daripada akidah yang baik, pengamalan dekat diri kita kepada Allah, kemudian mencerminkan akhlak kita yang akhirnya kita memberi kebaikan kepada orang sekeliling. Al-muslimu man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang memberi kebaikan dan keselamatan kepada orang di sekeliling. Tak mengumpat orang, tak marah orang. Jadi sebagai konteks sebagai kita seorang pelajar, semua orang adalah manusia. Semua orang mempunyai perasaan, semua orang mempunyai emosi.
Dan jadi kita kena raih kan. Hatta binatang pun kita tahu kan ada perasaan. Jadi semua orang kita kena jaga perbuatan kita dengan sesama mereka semua. Kemudian menurut kamu sediawan, ni banyak sangat ni, saya mungkin saya tak ada sebut, saya sebut secara ringkas lah mungkin. Perkataan akhlak adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab al-khulq, iaitu bermaksud kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat, tingkah laku. Itu maksud dia. Akhlak. Al-khulq. Qa lam qaf. Al-khulq dari segi bahasa bererti sifat dan tabiat, tabiat kita. Sebab tu kalau kita perasan orang yang biasa dah, kita nampak dia ni, kita kata kenapa dia buat macam ni? Kenapa sanggup dia buang anak? Kenapa sanggup dia buat macam ni? Tak elok lah, kotor macam tu pun dia sanggup buat. Maksudnya tabiat dia ataupun latar belakang dia tu pun dah memang tak baik. Bukan saya cakap orang tu tak baik. Dia boleh berubah. Tetapi kenapa dia jadi begitu? Dia berakhlak sedemikian kerana dalaman dia, akidah dia, kepercayaan dia pada Tuhan dan juga latar belakang dia. Dia dah biasa buat macam ni, dia bergaul dengan orang macam ni. Sebab tu penting kawan-kawan ni cari kawan-kawan yang, sebab tu kalau kita nak berjaya, kita kena dekat dengan orang yang nak berjaya. Kalau kita nak jadi baik, kita akan cari orang yang baik-baik di sekeliling kita. Kita boleh dapat baik. Environment yang baik daripada diri dia. Dia bina daripada dia, kemudian dia bina kepada keluarga dia, saudara mara terdekat, kemudian barulah dia pergi kepada jiran, kemudian masuk kepada masyarakat secara umum, kemudian barulah maksudnya dia bina environment kebaikan itu sesama dia dulu. Kita belajar dalam sirah Nabi pun, Nabi berdakwah pun secara dalaman dulu, untuk dia membina kekuatan dalaman dulu sesama keluarga dia, dia baik sesama dia. Walaupun kita tahu bi'ah ataupun persekitaran masyarakat jahiliah ketika itu sangat teruk. Menipu tu biasa. Menipu dalam timbangan, kan? Belum lagi perbuatan-perbuatan yang teruk-teruk pula, maksiat dan sebagainya. Tapi amalan keburukan tu dah biasa dengan amalan tu. Tapi macam mana dia nak munculkan akhlak yang baik dalam tengah-tengah kerosakan tu? Jadi dia cuba membina kekuatan sesama keluarga dia dulu, macam saya sebut tadi. Jadi nak bina kebaikan ni, cuba cari kawan-kawan ataupun persekitaran yang baik-baik. Munculkan persekitaran yang baik-baik, jangan munculkan persekitaran yang tidak baik. Perkataan ini pula adalah pecahan daripada perkataan al-khalaq yang bermaksud ciptaan. Dia berkaitan lah, khuluq al-khalaq. Akhlak itu berkaitan dengan penciptaan Allah juga. Manusia diciptakan dengan penuh keindahan, sebaik-baik kejadian. Kemudian keindahan itu meliputi lahiriah, fizikal dan batiniah, saya sebut tadi. Zahir dan juga batin. Dia termasuk dua benda tu. Zahir yang saya sebut tadi, kena jaga juga keluaran kita. Dalaman batin pun kita kena sebut dan juga kita kena jaga. Keindahan ciptaan fizikal ini diistilahkan sebagai al-khalaq, muka zahir tadi. Kemudian al-khuluq ni keindahan yang boleh kita gambarkan, keindahan dalaman. Nampak? Menggambarkan kepada dalaman. Sebab biasanya bila dalam indah, maka luarannya juga jadi indah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa sifat yang tertanam dalam jiwa seorang dan darinya terbentuk perbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran dahulu. Imam Ghazali dia mengumpamakan secara akhlak ni senang, dia kata. Kita buat benda tu kita tak fikir, dia spontan lah, senang kata. Bukan tak perlu berfikir, tapi tindakan akhlak ni biasa kita nampak dari sudut orang tu, kalau dia berakhlak, perbuatan dia spontan. Contohnya kita duduk dalam MRT contoh kan, MRT ke komuter, KTM ataupun bas dan sebagainya.
Kita duduk, kemudian kita nampak mungkin orang OKU ataupun kita nampak seorang perempuan ni yang sedang mengandung, orang tua dan sebagainya. Kita nampak dia, automatik kita rasa nak bangun, nak bagi tempat duduk tu pada dia. Nak bagi pada dia tempat duduk kita duduk ni. Menggambarkan bahawa sebenarnya kita ada kebaikan dalam diri kita, akhlak kita itu. Di situ. Dia tak perlu nak fikir, dia ni boleh berdiri lagi kot. Dia ni boleh bertahan lagi ni, pakcik ni nampak macam okey lagi. Tanya pula, pakcik lagi berapa tempat jauh ni, lagi berapa kali stop lagi pakcik nak keluar daripada bas ni. Kalau 2 kali stop, pakcik tak bertahan kot. Tak ada sampai tahap macam tu. Automatik kita bangun, pakcik duduk. Itu adalah akhlak yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu perbuatan yang spontan, tak perlu fikir. Benda baik ni tak perlu fikir. Bangun bagi. Akhlak yang mulia mempunyai 4 perkara, iaitu bijaksana, memelihara diri dari dia pandai, kemudian memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, dan kemudian dia ada keberanian menundukkan hawa nafsu diri dia, dan dia sentiasa bersifat adil. Saya mungkin cepatkan sikit kerana kategori akhlak ni saya tahu semua orang dah pernah belajar ni di sekolah dulu. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak yang mahmudah ni akhlak yang baik lah. Akhlak mazmumah ni akhlak yang tidak baik. Namun kedua-dua kategori ini dia tertakluk kepada hubungan dengan Allah, manusia dan juga alam. Maksudnya berakhlak ni bukan hanya kepada Tuhan. Dia mengerangkumi kepada akhlak kita sesama masyarakat, manusia dan juga dengan alam sekeliling, termasuklah haiwan yang tak faham apa yang kita sebut tu. Kita tetap kena berakhlak. Sebab tu dalam Islam, cara berakhlak kepada haiwan sembelihan macam mana? Mesti kena syarat utama ni mesti kena satu benda, barang yang nak digunakan, benda yang nak digunakan untuk menyembelih haiwan tersebut mestilah benda yang tajam. Sebab benda yang tajam ni dia sekali tarik je. Kan? Saya pun ada pengalaman menyembelih juga. Sekali tarik je, dia terus. Tak ada. Darah tu dah keluar, dah sembelih, leher tu kena, terus dia tajam. Jadi dia terus. Sekejap je, darah tu keluar dan dia habis nyawa. Dia tidak terseksa. Dia tidak terseksa lama, bergetak dulu, baru mati mengikut kaedah-kaedah rawatan ataupun kaedah-kaedah sembelihan yang bukan Islam. Contohnya ada beberapa perkara benda ataupun yang masih digunakan. Kadang-kadang ada sampai tahap tu kena pukul kepala berkali-kali. Saya tengok dalam video, pukul kepala berkali-kali dekat haiwan tu, bagi haiwan tu sampai dah tak lembik dia pukul lagi, patahkan kaki. Itu menyeksa. Islam, kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang pelajar ataupun warga UiTM ini perlu berakhlak dengan semua orang. Berakhlak dengan semua orang. Tak kira apa saja. Okey. Kemudian kita ada di dalam diri manusia itu, ni hadis Nabi Muhammad SAW, dan diri manusia itu ada seketul daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota lahir manusia itu. Jika daging itu rosak, maka nampak. Itu saya kata tadi, bila hati ni baik dekat dengan Allah, ikhlas kepada Allah, biasanya dia akan baiklah semua. Tak perlu risau dah. Tapi bila something wrong berlaku daripada diri dia tu, hati tu memang dah tak elok, maka perbuatan dia lepas tu akan jadi tak elok belaka. Tak elok. Hati manusia ditempa oleh apa yang lazim difikirkan, apa yang lazim diucapkan, dilihat, didengari dialami oleh seluruh panca inderanya dan apa yang kuat. Okey, ini kategori akhlak. Al-Ghazali menggariskan 10 sifat mahmudah yang terbaik. Taubat, khauf, takut melakukan kerosakan, zuhud, tunduk kepada orang, rendah diri, sabar, bersyukur daripada apa saja, ikhlas, tawakal. Perkara-perkara ini kita boleh sebut, tetapi susah nak diamalkan. Maka macam mana nak amalkan? Cuba sedaya upaya untuk membina perkara ini. Sebab barang siapa yang dapat mengamalkan 10 perkara ini, maka dalam pepatah Arab sebut nalus sa'adah, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Sebab tu Nabi Muhammad SAW
bagi tahu orang beriman untuk semua tak kira siapa-siapa. Nabi Muhammad tak ada sebutlah orang sekian-sekian. Nabi Muhammad bagi tahu semua orang Islam. Siapa yang Islam Nabi sebut, aku kagum dengan orang beriman kerana dia sentiasa bersyukur dan bersabar dalam apa jua keadaan. Bila ditimpa musibah, dia bersabar. Maka apabila diberikan nikmat, maka dia bersyukur dalam apa jua keadaan. Jadi itulah tanda orang-orang yang beriman. Syekh Fatih Yakan, seorang syekh besar dalam pengajian Islam, menyatakan bahawa saya mesti muslim dari sudut akhlak. Akhlak itu termasuklah perkara syubhah. Syubhah ni perkara yang tidak kita tahu antara halal dan haram dia. Kemudian memelihara penglihatan kita daripada melihat maksiat, memelihara lidah. Lidah ni. Memelihara lidah daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok, tidak baik. Sebab lidah ni benda yang sangat memudahkan kita membuat dosa dengan lidah. Sebab dekat sini je, senang. Hari-hari kita menghabiskan kuota perkataan kita untuk mengata orang dan sebagainya. Jadi jaga itu. Akhlak di sini mesti ada. Lidah tu mesti ada. Bersifat lemah lembut dan sabar, jujur dan benar. Kemudian menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Persangkaan adalah perkara yang berita yang palsu. Untuk guru saya cakap dulu, sangka ini adalah berita yang palsu. Perkara yang membohong. Jadi jangan sesekali bersangka dengan orang. Kerana ini adalah perkara yang bohong belaka. Rendah diri. Dan pemurah. Itu kategori akhlak. So, banyaklah. Berakhlak ni dalam semua segi. Akhlak ni, kita berakhlak ni dengan dalam semua segi kehidupan. Daripada kita bangun sampai kita tidur. Tidur pun ada cara dia, ada akhlaknya. Semua segi kehidupan kita ini mempunyai akhlak yang perlu kita jaga. Kemudian dua jenis penyakit, iaitu ada penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir sentiasa mahu diubati, membabitkan pemakanan 90% nak ke klinik, kemudian kos rawatan masa untuk sembuh. Orang berpenyakit zahir sentiasa mendapat rahmat Allah. Zahir ni benda yang saya sebut tadi, di awal tadi, iaitu zahir ni benda yang luar-luar. Sakit, darah dan sebagainya, pergi klinik, apa sakit apa. Tapi ada dua benda, satu lagi iaitu roh itu, ataupun penyakit batin kita. Jarang mahu diubati, tak ramai yang mengertikan benda ini. Kemudian ia membabitkan akhlak dan iman kita. Berzikir dan perlu kepada ubat, iaitu ubatnya adalah berzikir dan bertaubat kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada dinyatakan mafhumnya, Allah memberi masa, siang malam kita ada untuk kita bertaubat atas kesilapan kita di siang hari. Kemudian siang hari Allah bagi masa atas kesilapan untuk kita bertaubat, istighfar kepada Allah untuk kesilapan kita yang telah kita lakukan pada malam hari. Begitulah sehari-hari perlu kepada roh kita ni, batin kita ni perlu kepada rawatannya, iaitu ubatnya adalah zikir dan bertaubat, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja caranya. Cuba try dulu kat rumah nanti. Kat mana-mana kita cuba dulu berzikir dan sebagainya, dekatkan dia, rasa feeling dia macam mana. Biasanya manusia ni kalau dia tak mengalami proses itu, pengalaman itu, sakit mungkin mental dan sebagainya, dia tak rasa. Jadi kita cuba berzikir, bertaubat, beribadat kepada Allah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadis pun menyebutkan bahawa dia pun, Nabi Muhammad SAW baginda sendiri pun beristighfar kepada Allah SWT sehari lebih daripada 100 kali. Maka kita ni yang insan-insan biasa ni perlulah merawat batin kita. Bila batin dah elok, insya-Allah zahir pun elok. Mudah-mudahan itu doa kita semualah. Kemudian kategori akhlak, Imam Al-Ghazali ada menyebutkan bahawa 10 sifat tercela, iaitu banyak makan, banyak cakap. Banyak makan ni satu. Dah banyak makan melepek je. Dah malas nak buat apa dah. Kenyang. Banyak bercakap pun satu hal lain. Banyak bercakap, banyak silap. Banyak silap, banyak dosa.
banyak dosa, api neraka. Dia punya logik. Logik. Kemudian marah. Marah ni satu benda penyakit dalam jiwa manusia yang seseorang manusia tu dia kena tahulah diri dia tu sampai tahap mana. Kadang dia nak marah tu dia kena tahu macam mana dia nak kontrol. Kalau Nabi sebut senang je kan. Cuma kita nak amal ni pun agak mencabar lah kan. Nabi sebut ambil wuduk. Lepas ambil wuduk ataupun cara lain ialah tengah berdiri tu marah, duduk. Nabi sebut. Duduk tu marah lagi, baring. Supaya dapat reda kan. Dia marah ni syaitan. Syaitan dalam dia. Kemudian hasad dengki dengan orang. Hasad dengki ni manusia ni kita berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada hasad orang yang apabila dia berhasad kepada kita. Sebab tu doa 3 kul ni jangan tinggal. 3 kul jangan tinggal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 ni lakukan pagi, petang, siang, malam. Sekejap je kan. Tak sampai 2 minit, 3 minit je kot. Tengok wayang ni lama. Okey. Kemudian bakhil, kedekut sangat, cintakan kegemahan, cintakan dunia. La'ibun wa lahun. Dalam Quran sebut bahawa dunia ni hanyalah semata-mata permainan, tempat main dan juga perhiasan yang menyeronokkan mata kita memandang. Semoga kita dapat hayatilah kehidupan ini dengan amalan itu. Al-Quran tadi, faham tak? Kemudian membangga diri, ada sikit pangkat, bangga, benda ni semua kena buang. Atas saya sebagai seorang pensyarah pun saya tak boleh rasa bangga kan. Oh banyak sangat saya punya pencapaian, tak boleh. Kena downkan diri, rendah diri boleh, istighfar kepada Tuhan. Ujub, riak, itu semualah. Kemudian skop akhlak yang saya sebut tadi di awal ni dengan Allah, kemudian sesama manusia, dengan alam sekeliling. Sebab saya kata sekeliling kita di dunia ni, bumi yang kita duduk ni, kita perlu berakhlak dengannya. Manusia yang sentiasa kita bermuamalah, contoh bermuamalah dengan manusia sekeliling, kita perlu berakhlak dengan mereka. Dengan Allah kita perlu berakhlak dengan ibadat kepada, istighfar kepadanya. Bukan benda yang kecil lah, kita boleh biar-biarkan. Saya lajukan sikit sebab saya tak akan ambil masa yang begitu panjang lah. Kemudian manusia sesama manusia, dengan Allah, halak dengan Allah ni tadi, redha, sabar, syukur dan sebagainya, bergantung dengan Allah, doa kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa tu, doa. Cukuplah Allah sebagai apa, kita punya wakil, ataupun kita bergantung harap kepada dia daripada bergantung harap dengan manusia. Bergantung harap dengan Allah, satu benda yang memiliki keredaan dan ketenangan dalam jiwa kita. Bergantung harap dengan manusia, manusia tak kekal lama. Kemudian manusia sama manusia, kita berakhlak dengan diri kita, berakhlak dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Kalau saya sebagai seorang pensyarah, saya kena berakhlak dengan orang, rakan-rakan pensyarah saya, dengan staf-staf lain, dengan staf jabatan lain, dengan pentadbiran, dengan unit-unit lain, unit sukan, unit kurikulum, dalam institusi jabatan saya sendiri, dengan rakan-rakan pensyarah saya, orang yang lebih tua saya kena hormat, orang yang lebih muda kena disayangi, kena belaka tu. Silaturrahim, menghubungkan silaturrahim lebih baik. Kemudian ni jika dalam ayat Quran, jika ada orang beriman itu bergaduh, maka damaikan antara mereka. Semuanya orang beriman ni dia saudara sudut akidah ni. Alam sekitar menjamin keselamatan setiap satu manusia dan manusia, haiwan dan tumbuhan, tidak merosakkan alam sekitar, membantu melestarikan. Dia senang je. Ibn Khaldun menyatakan bahawa al-insan madani bi-tabi'i fi hakikatil umran, kan? Maksudnya manusia ni dia hidup kat atas bumi ni dengan hakikat kemakmuran yang perlu dia hayati. Sebab
kita bukan duduk kat planet lain, kita duduk kat bumi. Jadi bumi ni dia ada dia punya sunnatullah dia, dia ada landasan dia. Maksudnya landasan tu cara undang-undang dia. Jangan mencemarkan alam sekitar. Kalau cemar, dia akan kena kepada kita balik. Kes-kes yang buat kes yang tidak berakhlak seperti tanah runtuh dan sebagainya kan. Akibat apa? Pembangunan yang begitu pesat. Bangunan boleh, tetapi kena dengan cara kena menjaga alam sekitar juga. Mana boleh main tarah. Kita dengar kes-kes pembalakan haram dan sebagainya. Tak boleh. Itu adalah kesan hasil daripada tangan manusia sendiri yang akhirnya kena kita lah balik. Kenapa? Kena banjir mungkin. Landslide, tanah runtuh. Kena pada manusia balik. Akibat orang-orang yang tamak dan sebagainya. Jadi kita kena berakhlak di bumi ni kerana kita hidup dengan di bumi. Cari makan kat sini, duduk kat sini. Ini semua Tuhan punya, jaga elok kan. Okey, ni sedikit gambaran video. Bukan video, gambar menunjukkan bahawa kebanggaan dan juga kejahilan kadang-kadang menjadikan seseorang itu sombong, bongkak, bangga diri. Malahan dalam Islam sebenarnya orang yang lebih bersederhana, rendah diri, ilmu banyak, makin berisi, makin tunduk seperti rasmi padi. Itu sebenarnya. Sebenarnya ilmu yang tinggi itu, anda-anda semua nanti kalau dah sambung belajar lebih tinggi itu akan menundukkan anda sebenarnya. Sebab banyak lagi yang anda tak tahu. Banyak lagi yang saya tak tahu, semua orang tak tahu. Akhlak dan kehidupan ni, ciri-ciri sebagainya. Saya begitu panjang sebenarnya, saya akan skip sikit. Ni dia. Ubat hati ada 5 perkara: baca Quran dan maknanya, hayati, solat 5 waktu, jaga, berkumpul dengan orang yang beriman. Sebab orang beriman ni dia sentiasa ingatkan kita dengan Tuhan. Banyakkan puasa, zikir malam. Kemudian jauhkan kita dengan Twitter, Facebook ni. 24 jam sehari ni sekejap aja habis ni. Dah lah macam-macam netizen mengumpat lah apa dalam tu kan. Kalau boleh elakkan. Kemudian ni dia, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, untuk kita melakukan perkara tertentu ni, ramai orang berhasad dengki dengan kita. Maka yang lebih elok adalah selagi kita rasa benda tu elok, berpandukan syariat, kita lakukan benda tu, maka jangan kita abaikan. Manusia yang negatif ni sentiasa ada di sekeliling. Kadang-kadang kita yang kena rasakan benda tu positif, jadikan good vibe, persekitaran yang baik. Kadang-kadang kita rasa cemburu dengan kejayaan orang lain. Perasaan ini berkaitan dengan hati juga kadang-kadang kan. Jadi apa yang perlu kita tahu sebenarnya, banyak yang nikmat yang Allah bagi pada kita yang kita tak tahu. Yang banyak kita nampak nikmat orang lain lebih besar. Sebenarnya Allah bagi pada kita ni, kita nampak orang lain pakai kereta besar contohnya, handphone baru, kawan-kawan kita pakai handphone baru, bestnya dia, kayanya dia. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu Allah bagi kekayaan kepada jiwa kita. Jiwa kita tu lebih kaya daripada material yang kita nampak di luar itu. Maju atau mundur sesuatu bangsa itu bergantung pada akhlaknya. Ingat akhlak ni sangat penting. Dengan akhlak lah sebuah tamadun-tamadun yang Abbasiyah, Umayyah yang dulu jatuh, bangkit semula, selepas itu dengan Osmaniyah, dengan Andalus, bangkit itu kerana akhlak yang ada pada mereka. Sebagai seorang pelajar atau warga UiTM, bagaimana akhlak kita terhadap pengurusan tertinggi, terhadap para pensyarah pendidik, staf pentadbiran, staf sokongan, makcik, pakcik cleaner, polis bantuan, staf kolej, JPK, rakan sekelas dan lain-lain. Maksudnya kita, semua orang kita kena hormat. Semua orang kita kena tunduk dan hormat. Kerana semakin hormat kita, semakin tinggi kita di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. La yanzurullahu ila suwarikum walakin yanzurullahu ila qulubikum.
tidaklah Allah melihat kepada luaran kamu, tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati kamu, jiwa kamu. Sebab tu saya sering kali sebut dalam kelas saya, kadang-kadang kita jangan sangka pakcik-pakcik yang mungkin kutip sampah, kita nampak kan kerja-kerja kutip sampah itu, di sisi Tuhan kita nampak kita di sisi pandangan orang kita nampak macam kita ni lebih bergaya, lebih ke depan, lebih nampak wibawa kan, nampak keterampilan, nampak cantik, nampak bangga diri rasa kan. Nampak dengan pakaian, dengan handphone, dengan mahal apa semua, kenderaan mahal. Kita jangan rasa pandangan orang kan. Kita nampak kita buat perkara tu, kadang-kadang kita tak bagi pandangan orang tu nampak lebih tinggi orang pandang kepada kita. Sebenarnya kita lebih risaukan pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan kepada kita. Macam mana Tuhan tengok kita? Entah-entah, tu saya selalu sebut, entah-entah Allah melihat pakcik-pakcik atau makcik-makcik yang kerja kutip sampah itu lebih tinggi di sisi Tuhan berbanding kita yang berpakaian wah. Pakai kasut bukan murah-murah, ratus-ratus, handphone beribu kan, tak cukup buat loan pula contoh kan, kenderaan pula kan, besar. Jadi sentiasalah kita merendah diri kepada semua barisan yang saya senaraikan ni. Maksudnya pengurusan, pensyarah, pentadbiran, makcik-makcik dan sebagainya. Kerana inilah benda yang sebenarnya mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di sisi manusia, ingat bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah. Semakin kita bermuamalah yang baik dengan orang lain, semakin Allah mengangkat kedudukan dan ilmu kehormatan kita di sisi Allah. Ingat benda tu. Risau lagi pandangan Allah daripada pandangan manusia. Okey, saya rasa sampai itu saja. Bukan emas permata yang mempercantikkan anda, melainkan yang mempercantikkan anda adalah akhlak anda dan kekayaan anda adalah etika anda. Ingat maksudnya secara zahir kita nampak luaran ni adalah perkara yang baik, tetapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah akhlak yang akan membawa kita membaiki diri kita. Sebab hidup kita ni dalam lebih kurang 60-70 tahun ni, Allah banyak kira terhadap perbuatan akhlak kita. Sebab kita hidup seharian siang malam. Jadi Allah nak tengok situ akhlak kita. Jadi di situlah nampaknya Allah akan, malaikat akan catat kebaikan akhlak yang kita buat. Mudah-mudahan kita dapat amalkan akhlak ini demi diri kita sendiri, demi Allah Subhanahu Wa Taala, demi institusi kita UiTM Cabangan Melaka, demi agama, bangsa dan negara lah. Itu yang lebih penting. Mudah-mudahan perkara yang kita buat ini dapat kita hayati dan kita lakukan demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.